Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba' min da'watin la yusma'. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna amin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada petang ini kita diberi kesempatan dan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita sama-sama berkumpul dan membaca Nazam Sulamul Wusul karangan Al-Imam Ibnu Mutair Al-Yamani Asy-Syafi'i dalam ilmu usul fiqh. Okey. Jadi tujuan ana adakan bacaan ni adalah pertama sekali sebab PKP kan ataupun PKPD. Jadi untuk isi masa ana dan juga masa orang lain lah dengan perkara yang bermanfaat, ana nak buat satu bacaan lah untuk kita semua supaya masa kita diisi dengan perkara yang baik dan bermanfaat. Dan kedua, kerana ana perasan dari sudut live dan pengajian ni banyak asatizah dah buat dah, akidah pun banyak, kelas bahasa Arab pun banyak kan. Jadi ana fikir ana nak sentuh mungkin bidang-bidang atau cabang ilmu yang orang tak hurai lagi atau orang kurang hurai. Okay? Jadi sebab itulah ana pilih ilmu usul fiqh. Jadi manzumah yang ana pilih untuk kita mulakan bacaan kita petang ni ialah manzumah Sulamul Wusul likulli man yarqa ila ilmil usul. Okay? Sulamul Wusul likulli man yarqa ila al-usul, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Ibrahim bin Abil Qasim bin Umar bin Mutair Al-Hakami Al-Yamani. Okay, lahir pada tahun 888 Hijrah dan wafat pada tahun 959 Hijrah. Jadi sebelum kita masuk manzumah ni, ada beberapa mukadimah yang ana nak sentuh dulu. Mukadimah yang pertama ialah tentang ilmu usul fiqh sendiri. Okay. Jadi ilmu usul fiqh ni, kalau orang tanya kenapa kita nak kena belajar ilmu usul fiqh, dan ana rasa antum pun sedia maklum dah ataupun dah ada gambaran asas tentang apa itu ilmu usul fiqh. Okay, sebab ilmu usul fiqh ni antara ilmu yang sering kita dengar juga diucapkan. Okay, kita dengar juga ataupun kita sering baca atau kita sering terdengar lah. Jadi ana rasa ramai daripada kalangan antum yang dah ada pengetahuan asas ataupun paling mudah dia tahulah ilmu usul fiqh ni tentang apa. Jadi ilmu usul fiqh ni secara ringkas ni ilmu yang mengkaji tentang dalil-dalil syarak dan mengajar kita macam mana kita nak berinteraksi dengan dalil-dalil syarak. Bila kita kata macam mana nak berinteraksi dengan dalil-dalil syarak, maksudnya macam mana kita nak memahami dalil-dalil syarak, macam mana kita nak bawa keluar hukum daripada dalil-dalil syarak tu. Okay? So ilmu usul fiqh akan ajar kita perkara tersebut. Okay? Itu mukadimah yang pertama lah tentang ilmu usul fiqh secara amnya, iaitu ilmu yang mengajar kita tentang bagaimana nak memahami dalil-dalil syarak, bagaimana kita nak berinteraksi dengan dalil-dalil syarak, apa itu dalil syarak. Okay? Ilmu usul fiqh juga akan bagi tahu dekat kita apa dia dalil syarak, apa bukan dalil syarak, apa yang boleh jadi hujah dalam agama, apa yang bukan boleh jadi hujah dalam agama. Jadi seperti mana yang antum nampak lah, sebenarnya ilmu usul fiqh ni dia bukan sahaja bermanfaat untuk orang dalam bidang syariah, bahkan sebenarnya dia bermanfaat untuk dalam apa-apa bidang sekalipun. Hatta orang yang tak ambil pengkhususan dalam ilmu agama pun ilmu usul fiqh akan membantu dia dalam kehidupan seharian dia. Dalam kehidupan seharian dia. Dan ada daripada kalangan para ulama yang tunjuk macam mana dengan ilmu usul fiqh, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, hidup kita ni jadi lagi mudah, hidup kita jadi lagi tersusun. Okay? Kata para ulama ada dua ilmu. Perkara ni disebutkan oleh Syekh Abdul Bari Al-Ansari, anak kepada Hamad Al-Ansari.
Hamad Al-Ansari ni dahulunya merupakan muhaddis dekat Madinah pada kurun lepas. Jadi anak beliau Dr. Abdul Bari Al-Ansari ni kata, dua ilmu yang kalau ada orang tahu, dia akan bermanfaat hatta untuk kehidupan seharian dia. Pertama ilmu ulumul hadis, yang kedua ilmu usul fiqh. Okey, pertama ilmu ulumul hadis, kedua ilmu usulul fiqh. Okey. So itu tentang ilmu usul fiqh secara ringkas. Yang kedua, tentang manzumah Sulamul Wusul ni. Jadi manzumah ni panjangnya dalam 99 bait sahaja. Boleh kata antara yang paling ringkas dalam ilmu usul fiqh mazhab Syafi'i. Kalau ana tak salah lah, setakat pengetahuan ana, yang paling ringkas mungkin nazam Syekh Amir Bahjat, namanya An-Nazmul Murattab. Okey. An-Nazmu Al-Murattab. Yang kedua paling ringkas adalah yang ni, Manzumah Sulamul Wusul ni. Kira Sulamul Wusul ni lebih sikit sahaja bait dia daripada Manzumah Syekh Amir Bahjat. Okey, lebih sikit sahaja. So 99 bait ni kita boleh kata sangat ringkas lah sebenarnya, sangat ringkas, dan sesuai untuk orang yang baru nak belajar atau nak berkenalan. Jadi anda beritahu siap-siap lah. Okey, yang follow live ni petang ni, kalau ada daripada kalangan antum orang yang first time nak belajar, maka alhamdulillah lah. Okey, mudah bagi dia, kiranya memang sesuai untuk dia mula dengan manzumah ni. Kalau ada daripada kalangan antum yang dah pernah belajar, yang mungkin dekat peringkat pertengahan sebagai contoh, maka mungkin dia tak dapat banyak faedah daripada kelahana ni, cuma dapatlah dia join tu untuk sekadar refresh apa yang dia dah pernah belajar. Okey, hanya untuk sebagai contoh untuk dia muzakarah ke, untuk dia mudarasah ke, okey, apa yang dia dah pernah belajar pun. Okay, seterusnya kita nak masuk sikit tentang biografi nazim ni, biografi ulama kita yang buat nazam ni. Jadi nama beliau Ibrahim ibnu Abil Qasim bin Umar bin Ahmad bin Ibrahim bin Muhammad bin Isa bin Mutair Al-Hakami Al-Yamani. Okey. Al-Hakami Al-Yamani Az-Zabidi. Jadi laqab beliau Burhanuddin. Ya, laqab beliau Burhanuddin. Kunyah beliau Abu Ishaq. Laqab beliau Burhanuddin. Lahir pada tahun 888 Hijrah. Ulama bermazhab Syafi'i lah, Syafi'iyul madhab. Okey. Darasa ala walidihi Abil Qasim bin Umar. Beliau belajar dengan ayah beliau Abil Qasim. Okey. Wa ala al-Qadhi Zakaria Al-Ansari, ataupun ala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi antara guru Al-Imam Ibnu Mutair ni adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang wafat pada 926 Hijrah. Dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ulama yang masyhur kan, kita semua pernah mendengar namanya. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ni dipanjangkan umur. Beliau hidup sekitar 100 tahun atau 103 tahun. Jadi beliau duduk untuk mengajar ilmu agama ni untuk tempoh yang sangat lama. Sebab itulah kan kita dengar ada ulama yang bagi gelaran juga dekat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ni sebagai Mulhiqul Ahfad bil Ajdad. Antara ulama yang dia boleh menyambungkan atuk dengan cucu. Jadi apa maksud menyambungkan atuk dengan cucu? Maksud menyambungkan atuk dengan cucu ni adalah orang yang join kelas tu boleh jadi pelajar-pelajar yang join kelas Zakaria Al-Ansari ni. Bila dia dah sampai ke tahap dah jadi atuk dah, bila dia dah tua dah umur dia dah ada cucu dia pun sempat belajar dengan Zakaria Al-Ansari ni juga, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari juga. Sebab apa? Sebab Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ni hidup panjang dan duduk untuk mengajar ilmu agama ni lama, 60 tahun, 70 tahun macam tu, ataupun mungkin lebih. Sebab kalau anda tak silap, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bagi ijazah ataupun keizinan untuk Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengajar ni waktu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari umur 26 tahun. Okey, ijazah tadris ataupun ijazah li tadris ketika Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari umur 26. Jadi kalau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mula mengajar umur 26 tahun contohnya, atau 27, dan beliau hidup sehingga 100 tahun atau 101 tahun contoh, maka tempoh yang beliau mengajar berapa lama? 73 tahun. Bayangkan, 73 tahun Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengajar. Okay? Itu kalau kita andaikan
beliau mengajar sejurus selepas diberi tazkiyah dan keizinan oleh guru beliau lah Imam Ibn Hajar Asqalani yang buat Fathul Bari rahimallahul jami'. Jadi antara anak murid Zakaria Al-Ansari ni, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mempunyai ramai anak murid, dan boleh katalah kita boleh buat kaedah umum, semua anak murid ataupun kebanyakan tokoh besar mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i ini yang menjadi rujukan merupakan anak murid Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ya. Ar-Ramli yang ayah belajar dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar belajar dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Asy-Syirbini belajar. Okey, dan kita jumpa dekat sini juga Ibnu Mutair. Okey, Ibnu Mutair pun belajar dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Wa min abrazi talamidhihi waladuhu Abu Bakr. Okey, antara yang terkenal belajar dengan Imam Ibnu Mutair ni adalah anaknya sendiri. Begitu juga antara yang terkenal belajar dengan Imam Ibnu Mutair juga adalah Al-Ashkhar. Okey, Al-Ashkhar Az-Zabidi, Al-Allamah Al-Ashkhar Az-Zabidi. Al-Allamah Al-Ashkhar Az-Zabidi ni, buat orang yang tak tahu, adalah ulama yang masyhur dekat Zabid, salah satu bandar ataupun wilayah di Yaman. Okey, yang terkenal dalam bidang fiqh dan usul juga, sangat-sangat alim. Yang mana anak murid beliau ni, Al-Ashkhar ni, ada manzumah dalam usul juga, namanya Dhari'atul Wusul. Manzumah Dhari'atul Wusul, yang merupakan panjang lebih sikit daripada Sulamul Wusul ya. Manzumah Dhari'atul Wusul tu lebih kurang tambah 100 bait. Kalau nak tak silap dia dalam 180 atau 150 bait ya. Dia lebih sikit daripada Sulamul Wusul. Jadi Al-Allamah Al-Ashkhar adalah anak murid kepada Imam Ibnu Mutair, dan mereka ni rapat ya. Ibnu Mutair dengan Al-Ashkhar sangat rapat. Dan kedua-dua mereka ni ulama Zabid. Ulama Zabid ni, bandar Zabid dekat Yaman, bandar yang masyhur dengan ilmu. Kalau kita tengok hatta dalam sejarah para ulama yang menulis tentang tarikh Yaman, mereka mengatakan bandar Zabid ni pada kurun ke-7, ke-8, ke-9 Hijrah macam tu, hidupnya bandar tersebut dengan ilmu, dengan pelbagainya cabang ilmu, akidahnya, fiqahnya, bahasa Arab, nahwu, sarah, balaghahnya, syairnya, usulnya, mantiknya, okey. Hatta hadis pun, hidupnya ilmu dekat bandar Zabid ni, kata para ulama, pada kurun 7, 8, 9, 10 Hijrah ni menyamai apa yang ada di Al-Azhar. Hatta sebahagian ulama Yaman, bila mereka tulis sejarah Zabid, mereka kata Zabid ni lebih hebat daripada Azhar lah. Okay. Dan memang sebenarnya perkara tersebut tak jauh untuk kita katakan betul sebab ulama-ulama yang ada, yang lahir daripada Zabid ni, kalau kita perhatikan, memang mereka ni ulama-ulama yang pertama terkenal dalam penguasaan dalam ilmu fiqh dan usul mazhab Syafi'i. Kedua, mereka juga terkenal sebagai ulama yang mutafannin, kita kata mutafannin, maksudnya menguasai pelbagai cabang ilmu. Kalau kita melihat penulisan-penulisan mereka, macam penulisan Imam Ibnu Mutair, penulisan anak murid beliau Al-Ashkhar Az-Zabidi, ada huraian syair Arab, syarah Banat Su'ad. Banat Su'ad ni qasidah yang dibuat oleh sahabat Nabi SAW, Zuhair bin Abi Sulma. Okey, anak kepada Zuhair bin Abi Sulma, Ka'ab, bukan Zuhair anaknya Ka'ab bin Zuhair ni. So qasidah Banat Su'ad ni ada dihuraikan oleh ulama-ulama Zabid. So menunjukkan bahawa ulama Zabid ni ada memberikan, kita cakap, pengkhususan ataupun memberikan perhatian pada ilmu bahasa Arab. Kitab-kitab usul yang ditulis oleh ulama Zabid sangat banyak. Okay, yang dalam syarah, yang dalam ilmu balaghah pun ada, yang dalam ilmu mantik pun ada. Jadi ulama-ulama Zabid disifatkan dengan, kita kata, ada unsur tafannun. Dan Zabid ni juga terkenal sebagai bandar ataupun wilayah dekat Yaman yang bukan sahaja ada mazhab Syafi'i. Okay. Hatta ada mazhab Hanafi pun dia banyak berkembang di Zabid. Dan memang dikenali dekat Zabid ada, kita cakap, Syekhul Hanafiyah dia. Kita ada orang yang kita gelar macam Syekhul Syafi'iyah, dan kita ada orang yang kita gelar sebagai Syekhul Hanafiyah. Antara yang paling akhir adalah Syekhul Hanafiyah yang ada di Zabid ni. Antara yang paling akhir, dia tabaqah Syekh kepada Syekhana. Okay, dia tabaqah Syekh kepada Syekhana, namanya Hamzah. Okay, Asad Hamzah Al-Ausi.
Syekhul Hanafiyah dekat Zabid namanya Asad Hamzah Al-Ausi. Baru saja meninggal dalam 10-20 tahun lepas. Beliau ni Syekhul Hanafiyah di Zabid. Jadi ilmu mazhab Hanafi pun berkembang di Zabid juga. Nah, ulama Zabid ni terkenal sebagai ulama yang sangat zuhud. Sangat tawaduk, sangat zuhud. Dia tak sama macam ulama-ulama lain yang ada dekat negara-negara lain. Ulama Zabid, ulama Yaman khususnya mereka terkenal tawaduk dah. Mereka terkenal orang yang hidup dengan kehidupan yang simple, dengan zuhud, dengan warak. Zabid secara khususnya lebih zuhud dan warak lagi. Hatta kalau kita kata para ulama tu pakaian mereka, cara mereka bergaul tu macam orang biasa tu pun betul. Kadang-kadang pakai t-shirt dengan kopiah aja, pakai kemeja dengan kopiah. Tapi Masya Allah mereka ulama-ulama yang sangat alim. Mereka ulama yang sangat alim. Hatta sampai zaman sekarang pun ada yang sangat-sangat alim dekat Zabid ni, Masya Allah. Jadi Al-Imam Ibn Mutair ni daripada Zabid. Dan anak muridnya yang masyhur juga Al-Ashkhar pun daripada Zabid juga. Itulah nisbah mereka ni Az-Zabidi. Antara buku yang dikarang atau karangan Imam Ibn Mutair ni adalah pertama Tahdzibul Ahadith fi Ilmi Al-Mawarith. Kitab yang membahaskan tentang hadis-hadis dalam isu faraid. Kedua Al-Is'ad bi Syarhi Banat Su'ad. Kitab yang menghuraikan qasidah Banat Su'ad yang anda cakap tadi, yang ditulis oleh sahabat Nabi SAW, iaitu Ka'ab bin Zuhair. Kemudian Ad-Durratul Mawsumah fi Syarhil Manzumah, iaitu manzumah kita ni sendiri disyarahkan oleh pengarangnya Ibnu Mutair. Ibnu Mutair ada syarah yang detail, syarah yang detail untuk manzumah ni, Sulamul Wusul ni, yang namanya Ad-Durratul Mawsumah. Perkara ini pun dibuat oleh anak murid beliau Al-Ashkhar. Tadi anda cakap Al-Ashkhar ada manzumah Dzari'atul Wusul kan. Al-Ashkhar pun buat perkara yang sama macam guru dia, iaitu dia buat nazam, dia sendiri syarah. Jadi Al-Ashkhar ada syarah manzumah Dzari'atul Wusul. Dan antara kitab Al-Imam Ibn Mutair juga Al-Irsyad ila Al-I'tiqad. Al-Irsyad ila Al-I'tiqad. Jadi beliau wafat pada tahun 959 Hijrah. Imam Ibn Mutair wafat pada tahun 959 Hijrah. Rahimahullahu ta'ala. So sekarang kita masuk pada manzumah ni. Kalau antum nak tahu tentang syarah manzumah ni, ana ada senaraikan semalam dalam post ana di Facebook. Ana ada senaraikan dalam 6 atau 7, so antum boleh tengok dekat situ lah. Siapa nak tahu detail tentang syarahnya boleh tengok dekat post ana tu. Kita masuk nazam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Alhamdulillahilladzi 'allamana wal iktisabi syar'ihi alhamana. 'Allamana at-tafri' wat ta'sila wal hukma wal 'illata wad dalila. Thumma as-salatu was-salamu sarmada 'ala alladzi zahzahana 'anil rada. Jadi pengarang kita memulakan manzumah beliau ni dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim dan juga dengan Alhamdulillah, yang mana masyhur lah ini di antara adat-adat dalam penulisan, memulakan dengan basmalah dan hamdalah. Al-basmalah, term al-basmalah itu dipanggil short form ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil an-nahd. Alhamdulillah itu pun short form juga, dipanggil sebagai an-nahd. Di antara adat orang Arab ni, kalau perkara tu panjang, ucapan tu panjang, lafaz tu panjang, cara dia nak short form kan dia bagi nahd. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dikata al-hawqalah atau al-hawlaqah. Bismillahirrahmanirrahim panjang, dia nak ringkaskan, dia kata basmalah. So itu short form untuk refer. So bila kita kata jangan lupa baca basmalah, maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca hamdalah, maksudnya Alhamdulillah. Dia short form. Dan dia antara tradisi orang Arab lah. Antara tradisi orang Arab. So kata beliau, memulakan nazam dengan bismillah ni adalah perkara yang menjadi kesepakatan ulama, ianya dituntut dengan dalil yang pelbagai lah. Dan anda rasa makruf, antum pun tahu. Pertama kerana mengikuti Al-Quran itu sendiri yang bermula dengan basmalah. Kedua kerana ada hadis-hadis daripada perbuatan Nabi SAW bila Nabi SAW mengutuskan surat. Antaranya hadis dalam Sahih Bukhari bila Nabi SAW mengutuskan surat ke Herakl. Pemerintah di Rom, Nabi SAW mulakan dengan basmalah. Yang ketiga kata para ulama sebab ada hadis
Okay, walaupun hadis tu diperselisihi akan statusnya, dan ulama ada hukumkannya sebagai dhaif. Macam Al-Imam Ad-Darqutni, okay, hukumkan hadis sebut sebagai dhaif, tapi ala kulli hal kita boleh pakai dalam bab targhib dan tarhib. Dan yang keempat, seperti mana kata Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, basmalah ni, mulakan penulisan dengan basmalah ni adalah ijma' ulama. Okay? Sunnahnya untuk kita mulakan penulisan dengan basmalah adalah perkara yang diijma'kan oleh para ulama. Jadi kita ada berapa? Kita ada 4 lah dalil. Al-Quran, hadis yang sahih tapi hadis dari sudut fi'il, hadis fi'li, hadis dhaif tapi dari sudut qawli, hadis yang kita cakap mukhtalaf fih, maksudnya dia perselisih akan statusnya lah, iaitu kullu amrin dhi balin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta'. Okay, semua perkara yang ada kepentingan, kalau kita tak mulakan dia dengan basmalah, maka dia akan terputus daripada mendapat keberkatan. Fahuwa aqta' tu maksudnya maqtu'un 'anil barakah, terputus daripada mendapat keberkatan. Okay, hadis ni mukhtalaf fih. Okay, antara yang mendhaifkannya Al-Imam Ad-Darqutni. Yang keempat ada ijma'. Okay. Kemudian mula dengan alhamdulillah. Kenapa dengan alhamdulillah? Sebab sebenarnya dekat sana ada hadis yang lain datang dengan riwayat, datang dengan lafaz yang lebih kurang sama tapi bertukar. Daripada kullu amri dhi balin, okay, kullu amri dhi balin la yubda'u bil basmalah, ada riwayat yang datang kullu amri dhi balin la yubda'u bil hamdalah. Okay, dan riwayat yang datang la yubda'u bil hamdalah ni pun dhaif juga di sisi majoriti ulama hadis lah. Okay, di sisi majoriti ulama hadis ianya juga dhaif, tapi kita dah cakap tadi boleh dipakai sebab mimbab fadhailil a'mal, okay, bab fadhil amal, untuk menggalakkan untuk beramal yang baik, mimbab targhib. Jadi ulama juga bahaskan, memandangkan kita ada 2 hadis yang kata kena mula dengan basmalah, kedua ataupun kena mula dengan hamdalah. Jadi kita nak mula dengan mana satu? Kita nak mula dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ke, ataupun kita mula dengan alhamdulillah lepas tu baru bismillahirrahmanirrahim? Jadi kata para ulama, yang tepatnya kita mula dengan basmalah. So mula dengan basmalah ni ulama namakan dia sebagai al-ibtida' al-haqiqi. Permulaan yang betul-betul hakiki dia adalah kita mula dengan basmalah. Memula dengan hamdalah ni dia panggil sebagai al-ibtida' al-idhafi. Al-ibtida' al-idhafi. Jadi untuk meraihkan kedua-dua hadis yang kata mulakan dengan basmalah dan hamdalah, ulama mulakan penulisan itu dengan basmalah. Okay, mana-mana penulisan itu akan ada basmalah. Kemudian perkataan pertama yang disebut sama ada dalam bentuk nazam ataupun dalam bentuk teks, dia akan start dengan hamdalah. So hamdalah tu dia jadi al-ibtida' al-idhafi ataupun al-ibtida' al-nisbi. Maksudnya bila kita melihat pada teks ini, pada matan atau kitab atau nazam ni, okay, on this particular nazam, contohnya on this particular nazam, first perkataan yang kita mula adalah hamdalah, macam tu kan, sebab basmalah tak ada dalam nazam kan, tak masuk dalam nazam. So bila first kataan mula dengan hamdalah, itu dipanggil al-ibtida' al-idhafi. Okay, untuk menjamakkan ataupun untuk mengharmonikan di antara 2 hadis itu tadi. Okey, itu tentang basmalah dan hamdalah, dan panjanglah penceritaan tentang basmalah dan hamdalah ni, dan rasa dah banyak kali disentuh ni, okay, oleh ramai dah asatizah atau ulama kita. So kita masuk straightforward lah. So kata nazim kita, alhamdulillahillazi 'allamana. Segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan kepada kita. Okey. Waliktisabi syar'ihi alhamana. Dan juga segala puji bagi Allah yang telah mengilhamkan kita untuk belajar atau untuk ambil tahu tentang syaraknya. Okey. Alhamdulillahillazi 'allamana wa alhamana liktisabi syar'ihi. Lebih kurang macam tu takdirul kalam ni, alhamdulillahillazi 'allamana wa alhamana liktisabi syar'ihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan kita dan mengilhamkan kepada kita untuk belajar tentang syaraknya. Iktisab ni maksudnya kita nak cuba belajar, nak cuba ambil tahu. 'Allamana ataupun dalam sebahagian nuskhah fahamana at-tafri'a wat-ta'sila wal hukma wal 'illata wad dalila. Apa yang Allah mengajarkan kepada kita? Antaranya Allah mengajarkan kepada kita at-tafri', at-ta'sil, al-hukum, al-illah, ad-dalil. Okey, jadi 5 perkara ni sebenarnya adalah istilah-istilah yang kita akan jumpa bila kita belajar ilmu usul fiqh.
Okey. Dan inilah juga apa yang dipanggil oleh ulama kita sebagai bara'atul istihlal. Okey, ana rasa antum biasa dengar kan dalam mana-mana nazam, hatta tak semestinya nazam pun, dalam teks nathar sekalipun. Teks nathar ni maksudnya bukan syair, teks biasa. Hatta dalam nathar sekalipun kita ada apa yang dipanggil sebagai bara'atul istihlal. Jadi kata para ulama, bara'atul istihlal ni ayyati fi ibtida'i kalamihi bima yadullu ala maqsudihi minhu bil isyarati la bil tasrih. Okay. Ayyati fi ibtida'i kalamihi bima yadullu ala maqsudihi minhu, maksudnya min ta'lif tu, bil isyarati la bil tasrih. Apa maksud bara'atul istihlal? Maksudnya seorang pengarang itu ataupun seorang pengubah syair itu, dia bawa pada awal-awal buku dia atau pada awal-awal syair dia, nazam dia, perkara yang menunjukkan kepada maksud buku tu. So maksud matan ini ditulis ilmu usul fiqh kan. Maksud utama dia ilmu usul fiqh. Okey. Jadi dia bawa pada mukadimah tu apa yang mengisyaratkan kepada maksudnya tu ilmu usul fiqh. Tapi bil isyarah, secara isyarat, la bit tasrih. Secara isyarat, bukan dengan ulama tu sebut dia dah jelas. So macam kalau dalam konteks nazam ni, macam mana ulama tu sebut dengan cara isyarat? Ulama tu selitkan istilah-istilah usul ni, dia masukkan dalam bait syair ni. Dia selitkan. Tanpa dia kata, okey, berikut ni adalah istilah dalam ilmu usul. Yang pertama at-tafriq, yang kedua ta'sil. Dia tak sebutkan pun, dia selitkan sahaja. So bila dia selitkan tu, maka itu ada unsur kita cakap isyarat. Dia nak cuba isyarat kepada maksud kitab ni. So maksud kitab ni atau nazam ni adalah ilmu usul fiqh. So dia nak isyaratkan dekat kita, okey, memandangkan kita nak belajar tentang ilmu usul fiqh, aku akan cuba isyaratkan dengan memakaikan istilah ilmu usul fiqh lah, supaya kamu dah boleh expect, supaya kita rasa kita dah boleh expect buku ni tentang apa, dan kita juga nampak cantiknya macam mana pengarang tu nak cuba ikat di antara mukadimah dengan konten, di antara mukadimah dengan kandungan. Macam mana ulama tu nak cuba tunjuk dekat kita ada hubungan di antara mukadimah dengan konten. So bara'atul istihlal ni dia masuk dalam ilmu badi'. Ilmu badi' ni cabang ilmu balaghah kan. So sebab itulah dibahaskan dalam ilmu balaghah, sebab dia melibatkan cara kita nak mencantikkan penyusunan, mencantikkan kalam kita. Okay? So at-tafri' wa ta'sil wal hukum wal illah wal dalil. Al-hukum, al-illah dan ad-dalil kita akan belajar nanti dalam nazam yang akan disebut. Adapun at-tafri' wa ta'sil, secara ringkasnya at-tafri' ini adalah kita datangkan furu' permasalahan yang baru. Okay, kita datangkan furu' permasalahan yang baru, sama ada daripada satu usul ataupun daripada satu furu'. Maksudnya kita pecahkan daripada satu furu' fiqh hukum, bawah tu kita pecahkan lagi. Okey, bawah tu kita pecahkan lagi. At-ta'sil ni pula kita ambil satu kaedah usul, kemudian tafriq tu juga boleh bermaksud kita ambil satu kaedah usul, kemudian kita bina di atas kaedah usul tu furu' fiqh. Sebagai contoh, kaedah usul kata setiap arahan itu menunjukkan kepada wajib kan. Okey, ataupun al-amru yadullu 'ala al-wujub contohnya. Okey. Al-amru yadullu 'alal wujub. Itu satu kaedah usul. Kita bina daripada dia furu'. So kita cakap, memandangkan kaedah usul kata al-amru yadullu 'alal wujub, maka bila datang ayat Quran kata aqimus solah, maka menunjukkan mendirikan solat tu wajib. So itu kita tafriq. Kita tafriq furu' fiqh tu daripada usul. Boleh juga Itu yang kadang-kadang kita jumpa kitab yang dipanggil sebagai kitab takhrijul furu' 'alal usul. Okey, perbuatan takhrij furu' 'alal usul. At-ta'sil ni, ta'sil kita cuba linkkan. Kita tengok hukum-hukum fiqh. Okay, mungkin di hadapan kita ada sejumlah hukum fiqh. Contohnya wajib solat. Contohnya juga wajib zakat. Contohnya wajib haji. Okay, ada 3 hukum. Hukum furu' fiqh pertama wajib solat. Furu' fiqh kedua wajib bayar zakat. Furu' fiqh ketiga wajib haji. Sekarang ni kita nak cuba tengok hukum-hukum ni sebenarnya macam mana kita dapat konklusi bahawa hukum dia wajib. Ketiga-tiga tu kita cakap wajib kan, solat, zakat dengan haji. Okay, macam mana kita dapat konklusi dia wajib?
kita kembalikan 3 furuk fiqh ni kepada usul, iaitu al-amru yadullu 'alal wujub. Bila kita tengok balik usul ni, oh sebenarnya sebab al-amru yadullu 'alal wujub, dan tiga-tiga dalil ni, tiga-tiga hukum ni ada dalil yang menunjukkan akan kewajipan dia. Wa aqimus salah wa atuz zakah, okey, wa atimul hajj, okey, sempurnakanlah haji. So itu dalil-dalil yang menunjukkan bahawa solat, zakat dan haji itu wajib. Okey, wajib. So taksilnya adalah kita nak kembalikan furuk fiqh tu kepada usul. Kembalikan furuk fiqh tu kepada usul. Kita nak tengok di sebalik furuk fiqh tu, dia tu datang daripada usul mana. Itu taksil. Okey, itu taksil. Adapun al-hukum, al-illah, ad-dalil, itu nanti kita akan sentuh. Kemudian kata pengarang, thumma as-salatu was-salamu sarmada 'alal ladzi zahzahana 'anil rada. Kemudian selawat dan salam kepada 'alal ladzi zahzahana 'anil rada, ini ke atas orang yang telah zahzahana, menjauhkan kita ataupun menyelamatkan kita daripada ar-rada. Ar-rada ni maksudnya al-halak, kecelakaan. Maksud baik ni adalah kemudian selawat dan salam yang berterusan. Sarmada ni maksudnya perkara yang berterusan. Al-mutatabi', dia berterusan lah. Dan kata para ulama, dia berterusan tanpa penghujung. Okay? Al-mutasalsil ataupun al-mutatabi' ila ma la nihayah. So maksudnya sentiasalah selawat dan salam itu kita curahkan atau kita ucapkan kepada alal ladzi zahzahana 'anil rada, kepada orang yang telah menjauhkan kita ataupun menyelamatkan kita dari kecelakaan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, alal ladzi zahzahana 'anil rada. Siapa dia? Muhammadin, nampak? Sallallahu alaihi wasallam. Okey, Muhammadin. So Muhammadin ni badal lah kepada alladzi. Okey, badal kepada alladzi. Alladzi ni dia pada posisi jar sebab dia isim majrur kepada ala. Okey, so Muhammadin badal kepada dia, sebab tu Muhammadin pun baris bawah juga. So thumma as-salatu was-salamu sarmada 'alal ladzi zahzahana 'anil rada. Nabi SAW telah menyelamatkan kita atau menjauhkan kita daripada kecelakaan. Dengan apa? Dengan melakukan dakwah beliau lah, baginda melakukan dakwah baginda. So Nabi Muhammad SAW adalah sebab kepada kita dapat hidayah Islam. Okay, so Nabi Muhammad SAW adalah apa yang dipanggil sebagai hidayatul irsyad. Pengutusan Nabi itu hidayatul irsyad. Nabi SAW bawa Al-Quran. Al-Quran tu hidayatul irsyad. Yang mana dengan pengutusan Nabi dan dengan Al-Quran yang Nabi bawa, bila kita baca, kita belajar, kita pun selamat daripada kecelakaan. So Nabi Muhammad SAW adalah sebab kepada keselamatan ataupun kepada kita dijauhkan daripada kecelakaan. Okay. Muhammadin wa sahbihi wal ali. Okey, sebelum tu pengarang kita bawakan kedua-dualah selawat dan juga salam. Okey, selawat dan juga salam, dan perbuatan menggabungkan di antara selawat dan salam ini supaya nak adalah sunnah. Sunnah kerana dia bertepatan dengan apa yang datang dalam Al-Quran, pertama. Kedua, ada sebahagian daripada kalangan ulama yang memakruhkan kalau kita selawat sahaja tanpa salam. Okey, kalau kita selawat sahaja tanpa salam, ada yang memakruhkan. Walaupun kaul yang ramai juga kata, yang jumhur sebenarnya tak makruh. Tak makruh. Tapi untuk mengelak daripada perkara tersebut berlaku, pengarang kita pun bawakan as-salatu wassalam. Okay, supaya lebih menepati sunnah dan menepati Al-Quran. Kedua, nak jauhkan diri daripada perkara yang makruh. So, apa maksud as-salah? So, as-salah ni ada banyak tafsiran para ulama lah. Antara yang mudah, as-salatu minallahi rahmah. Okay, as-salatu minallahi ar-rahmah. Selawat daripada Allah tu bermaksud Allah berikan rahmah, Allah merahmati Nabi SAW. Okay. Wa minal malaikati istighfar, wa minal adami tadarru'un wa du'a. Adapun dari sudut malaikat pula, bila kata malaikat berselawat, berselawat ke atas Nabi contohnya sallallahu alaihi wasallam, maka memohon keampunan. Kalau kita cakap manusia ataupun fulan berselawat ke atas Nabi, maksudnya mendoakan untuk Nabi. Okay, mendoakan untuk Nabi.
Ini yang mudah lah, walaupun kita tak nafi, ada ulama yang kritik mentakrifkan selawat dengan rahmat. Ada yang kata as-salatu minallah ar-rahmah. Ada juga yang kata as-salatu minallah ni bukan ar-rahmah, tapi Allah menyebutnya inda malaihil a'la. Allah memuji Nabi. Allah memuji Nabi, menyebut nama Nabi di kalangan para malaikat. Okey, ada yang kata macam tu. Itu tafsiran jugalah bagi selawat. Assalam ini doa bagi kesejahteraan. Kesejahteraan lah, doa kesejahteraan. Okey, dijauhkan daripada kecelakaan. Itu assalam. Muhammadin wa sahbihi wal ali. Okay, Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya dan juga ahli keluarganya. Okay, dan juga ahli keluarganya. Yang pada hakikatnya al-al, ahli keluarga Nabi SAW, ahlul bait, mereka pun sahabat Nabi SAW juga kan. Ada daripada ahlul bait yang sahabat Nabi. Okay. Ada yang ahlul bait dia sahabat Nabi. Macam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ahlul bait, antara ahli keluarga Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang sama Ali bin Abi Talib juga sahabat Nabi. Okay. So, menyebut sahabat, kemudian ahli keluarga ni, kita kena tanya diri kita, mana lagi umum, mana lagi khusus. Mana lagi umum, mana lagi khusus. So, jawapan dia yang lagi umum adalah as-sahab. Betul tak? Yang lagi banyak dan lagi umum adalah as-sahab. Sahab ni bermaksud sahabat lah. Okay. Ada ulama yang membezakan takrifan as-sahab ni pada maqam-maqam yang berbeza. Dalam bab doa, sahab ni maksudnya ke semua orang beriman. Dalam isu zakat, sahab ni adalah selain daripada bab doa, sahab ni maksud dia semua para sahabat Nabi. Okay. Ada yang macam tu. Ada yang kata sahab ni memang khusus untuk sahabat Nabi SAW sahaja, tak merujuk kepada umat pun. Kalau kita ambil pandangan yang kata as-sahab ni adalah para sahabat Nabi, okay, sallallahu alaihi wasallam. So, para sahabat Nabi ni ramai dan merangkumi ramai orang dan banyak bilangan. Antara as-sahab adalah ahlul bait. Okay, antara as-sahab adalah ahlul bait. Jadi ahlul bait ni khusus, as-sahab ni umum. So, menjadi perbincangan para ulama, kenapa perlu disebut lagi al-al dekat sini? Kalau dah sebut as-sahab kan, perlu ke nak sebut al-al kalau dah sebut as-sahab? Bukan ke bila dah sebut as-sahab ni, sahabat ni termasuk juga al-al? Jadi jawapan dia adalah atfu al-khas ala al-am huna, maksudnya mengatafkan yang khusus kepada yang umum. Al-al khusus, as-sahab umum. Mengatafkan yang khusus ke atas yang umum dekat sini memberi faedah apa? Penegasan ataupun sebut kenapa dimentionkan juga al sebagai nak beri penegasan ataupun nak ingatkan. So nak bagi tahu bahawa ya, memang sebenarnya ahlul bait ni termasuk daripada kalangan para sahabat, tapi kita nak bagi emphasis yang lebih, penegasan yang lebih, disebutkan juga al-al. Okay. So tujuan ataf khas kepada am dalam selawat ni ataupun dalam nazam ni adalah untuk bagi penegasan kepada para ahlul bait. Fahum nujumun fid dujal layali. Fahum nujumun fid dujal layali. Mereka semua ni, para sahabat dan al-al ni, ahlul bait, mereka itulah bintang. Mereka itulah bintang. Yang ni apa yang ulama panggil sebagai tashbih baligh. Kenapa tashbih yang baligh? Ini tashbih yang paling kuat maksudnya sebab dihazafkan adatu tashbih dan juga wajuhus syabah. Okay, pengarang ni tak sebut para sahabat Nabi SAW dan ahlul bait itu umpama bintang dalam sekian-sekian, tak sebut. Bahkan pengarang ni sebut para sahabat Nabi itulah bintang. Straightforward, nampak tak? Straight to the point. Tak disebutkan adatu tashbih. Contohnya ka, fahum kan nujum, contoh tak sebut. Begitu juga tak sebut wajuhus syabah. Tak sebut wajuhus syabah, iaitu mereka tu seperti bintang dalam apa? Dalam ilmu, dalam memberi petunjuk, dalam dakwah, tak ada. So, bila dihazafkan, tak disebut adatu tashbih, tidak disebutkan wajuhus syabah, ini apa kita panggil sebagai tashbih baligh. Straightforward terus kata, para sahabat itulah bintang. Okay. Nak bagi makna yang betul-betul dalam bahawa memang para sahabat tu macam bintang lah, atau bintang lah. Okay, memang bintang. So, nak bagi tashbih yang paling tinggi sekali. Nak bagi perumpamaan yang paling kuat makna dia. Okay, maka para sahabat itulah bintang. Fi dujal layali, pada kegelapan malam. Okay.
Para sahabat itulah bintang pada kegelapan malam. Duja adalah az-zulmah. Duja adalah az-zulmah. Okey, dujal layali maksudnya zulmatul layali, pada kegelapan malam. Fi zulmatil layali. Dan juga kata para ulama ini mungkin ada isyarat kepada hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW bersabda, ashabi kan nujum. Okey, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, atau kama qala Nabi SAW. Para sahabat aku ni ashabi kan nujum. Okey, Nabi SAW sebut para sahabat aku ni macam bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Kamu ikut yang mana satu daripada mereka ni, kamu akan dapat petunjuk. Cuma hadis tersebut walaupun banyak dibahaskan oleh ulama usul, dan biasanya ulama usul suka sebut hadis tersebut bila membincangkan tentang adakah qaul sahabi sebagai hujah. Adakah qaul sahabi itu hujah? Okey, qaul sahabi ni maksudnya ijtihad seorang para sahabat. Ijtihad seorang para sahabat dalam isu yang mungkin ada sahabat lain yang khilaf ataupun sahabat ni tak ada khilaf lah. So qaul sahabi ni, bila ijtihad seorang pandangan seorang sahabat ni, boleh tak kita guna dia sebagai sumber dalam agama, sumber dalam menetapkan hukum. So biasanya ulama bila bahas tentang isu hujiyah qaul sahabah ataupun kehujahan qaul sahabah ni, ulama akan menyebut hadis tadi tu, iaitu Nabi SAW kata, sahabat aku ni macam bintang, ikut mana-mananya dapat hidayah. So ada ulama yang istimbat daripada hadis tu, ini menunjukkan bahawa qaul sahabi tu hujah lah. Okay. So dia masyhur di kalangan ulama usul. Adapun dari sudut status hadis ashabi kan nujum tu dhaif. Okey, hadis tersebut dhaif. Okey, hadis tersebut dikaji dan ditakhrij oleh ramai ulama. Okey, dia punya sanad-sanadnya antaranya al-Imam Al-Ala'i. Al-Ala'i ni ulama yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dalam kurun ke-8 atau ke-9 Hijrah macam tu. Al-Ala'i ni ulama yang hebat dalam bidang hadis dan juga dalam bidang usul. Hebat dalam bidang hadis dan juga dalam bidang usul fiqh, yang mana jaranglah kita nak jumpa orang yang boleh gabung dua-dua bidang tu. So kata Al-Ala'i tentang hadis ashabi kan nujum ni ada dalam kitab beliau Ijmalul Isabah. Ijmalul Isabah fi aqwalis sahabah, lebih kurang macam tu tajuknya kalau anda tak silap. Kata Imam Al-Ala'i, walakin al-i'timad ala asanidihi, akan tetapi yang penting kita nak tengok adalah sanad-sanad bagi hadis ni. وهي واهية كلها كما بينا مع نص جماعة من الأئمة. Okey, sanad-sanad bagi hadis ni wahiyatun kulluha, kesemuanya lemah, sangat lemah. Kama bayyana, seperti mana yang kita dah terangkan, yang mana beliau dah takhrij panjang dalam kitab beliau Ijmalul Isabah. Ma'a nassi jama'ati min al-a'immah ala annahu lam yathbut minha syai'. Kami dah terangkan dengan takhrij bahawa sanad-sanadnya lemah. Begitu juga para ulama hadis, jemaah daripada ulama hadis ramai telah menaskan bahawa tiada satu sanad pun bagi hadis ni, hadis ashabi kan nujum ni, yang sanad tersebut thabit. Okey, jadi bukan Imam Al-Ala'i je, sebenarnya kalau kita tengok ramai lagi, Al-Baihaqi, dan sebelum Baihaqi ada Ad-Darqutni pun dah sebut. So hadis tersebut dhaif. Okey, dan hadis tersebut dah dihuraikan panjang lebar lah dari sudut penghujahannya untuk isu qaul sahabi oleh Al-Ala'i. Okey, antum boleh rujuk Ijmal Isabah. Waba' ni maksudnya amma ba'du. Adapun selepas itu, maksudnya nak mula masuk kepada ataupun nak pindah daripada tengah cakap tentang muqaddimah, okey, ataupun tengah mulakan kita punya penulisan dengan memuji-muji Allah, beri selawat dan salam kata Nabi, dah mula nak masuk tentang maksud kitab. Okey. Adapun selepas itu, maka fal usulu khairu muktasab. Maka ilmu usul fiqh ni adalah khairu muktasab. Sebaik-baik perkara yang kita boleh nak belajar, sebaik-baik perkara yang kita boleh nak usaha untuk dapat. Okey, fal usulu khairu muktasab. Wa qad yakunu kasbuhu fi ma wajab. So pertama kata pengarang, al-usul ni khairu muktasab, sebaik-baik perkara yang kita nak cuba kumpul, yang kita nak cuba belajar. Jadi kata para ulama yang mensyarahkan nazam ni, mereka kata ini Imam Ibnu Mutair nak cuba isyaratkan kepada pandangan ulama usul yang mengatakan ilmu usul fiqh itu lebih mulia dan lebih bagus daripada ilmu fiqh. Ilmu usul fiqh tu lebih mulia dan bagus daripada ilmu fiqh. Jadi kalau orang tanya kan,
Kenapa ilmu usul fiqh ni di sisi ulama tersebut lebih bagus daripada ilmu fiqh? Ulama tu kata kerana ilmu usul ni asal. Dia asal lah, dia lah yang asal. Fiqh tu lahir daripada usul. Fiqh tu furu' daripada usul. So di antara asal dengan fara' mana lagi mulia? So kata para ulama asal lagi mulia daripada fara'. Okey, asal lagi mulia daripada fara'. So bila asal ni lagi mulia daripada fara', okay, asal ni lagi mulia daripada fara', maka ilmu usul tu lebih mulia daripada ilmu fiqh. Jadi kalau orang tanya kan, sebagai contoh, apa bukti asal lagi mulia daripada fara'? Ana bagi contoh kat antum. Kita ada Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saidina Abu Bakar As-Siddiq ni ayah. Ya, Saidina Abu Bakar As-Siddiq ayah. Anak kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Muhammad ke atau Al-Qasim ke, siapa-siapalah anak kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Antara anak Saidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri, siapa yang lagi afdal, siapa lagi mulia? Jawapannya of course lah Abu Bakar As-Siddiq. So Abu Bakar As-Siddiq ni asal, anak dia fara'. So kita nampak dekat sini asal lagi mulia daripada fara'. So kata ulama usul, macam tu juga lah usul fiqh. Usul fiqh ni asal, daripada asal datang fara' iaitu ilmu fiqh. So usul lebih mulia daripada fiqh. Ada ulama yang argue sebaliknya lah, fiqh lagi utama daripada usul. Sebab apa? Sebab ilmu fiqh ni ilmu maqasid. Ilmu maqasid ni ilmu dalam ilmu agama ni yang memang itu tujuan utama kita nak belajar ilmu agama sebenarnya. Bila orang cakap ilmu maqasid ni, bukan ilmu maqasid syariah ni, ini ilmu maqasid ni ataupun ulumul maqasid ni, maksudnya ilmu-ilmu yang kita belajar dia dalam ilmu agama ni kerana zat dia sendiri. Kita belajar dia kerana zat ilmu tu sendiri, bukan kita belajar dia kerana ilmu tu berkait dengan perkara lain. Kerana zat dia sendiri ya. Sebagai contoh, ilmu tafsir, ilmu syarah hadis ataupun hadis, ilmu fiqh ni sendiri, ilmu akidah. So empat ni ulumul maqasid, akidah, fiqh, tafsir dan hadis. So kita belajar empat-empat ni kerana zat ilmu tu sendiri. Adapun ilmu alat ataupun ilmu wasilah atau wasail, macam usulul fiqh, usulul tafsir, ulumul hadis, mantiq, nahwu, saraf, balaghah, okey, adab, apa semua ni, ilmu-ilmu tadi tu ilmu wasilah atau alat. Kita tak belajar ilmu-ilmu tadi tu kerana zat dia sendiri. Okay, antum tak digalakkan pun untuk belajar ilmu sastra Arab, belajar qasidah lah, banat, su'ad lah, miatul Arab lah, apa semua kerana semata-mata sastra tu. Kalau orang nak buat pengkhususan kat universiti tak apalah kan, tapi kalau kita nak bincang dari sudut hukum syarak, ada tak unsur istihbab, ada tak kita cakap pahala sunat belajar syair Arab? Asalnya tak adalah. Tetapi memandangkan ilmu syair Arab ni dia wasilah kepada ilmu maqasid. Dengan belajar syair Arab, kuasai syair Arab, kita faham tafsir dengan baik. Sebab dalam kitab tafsir penuh dengan syair Arab kan. Antum kalau buka tafsir Qutubi, beribu-ribu syair Arab ada. Daripada macam-macam kabilah ada. Okay, istisad dengan syair. Dalam hadis pun banyak juga kan. Jadi, kita belajar ilmu syair Arab tu untuk sampai kepada memahami ilmu maqasid. Okay, untuk sampai kepada ilmu maqasid. Jadi sebenarnya mana yang utama, mana yang mulia, mana yang kita belajar kerana zatnya sendiri? Ilmu maqasid tu lah. Jadi di antara ilmu maqasid adalah ilmu fiqh. So ada ulama yang argue fiqh lebih mulia daripada usul kerana di ilmu maqasid. Wa qad yakunu kasbuhu fima wajab, dan boleh jadi belajar ilmu usul ni wajab. Wajab dekat sini wajib lah, dia fi'il. Wajaba yajibu, okey. So boleh jadi dia wajib. Wajib dekat sini merangkumi dua jenis wajib. Wajib fardu kifayah ataupun wajib fardu ain. Kifai atau aini ya. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ini kata Syekhul Islam ma'rifatu usulil fiqhi fardu kifayah. Mengetahui ilmu usul fiqh itu asalnya fardu kifayah. Ini kata Syekhul Islam Wa qila, dan dikatakan juga fardu ainin ala man arada al-ijtihad. Dikatakan juga bahawa ilmu usul fiqh ini fardu ain bagi orang yang nak ijtihad. Okey, jadi maksud pengarang waqad yakunu kasbuhu fima wajab, boleh jadi belajar ilmu usul ni wajib. Okey, wajib tu boleh jadi wajib fardu ain bagi orang yang nak ijtihad. Okey, dan bagi orang yang tak ijtihad secara amnya, untuk ada di kalangan ulama umat ni yang nak belajar ilmu usul fiqh, itu fardu kifayah.
fardu kifayah. Okay, kalau ada orang yang dia tak nak khususan dalam ilmu usul fiqh pun tapi dia saja nak belajar, fardu kifayah. Okay, kena ada daripada kalangan umat ni yang buat ataupun yang kena belajar ilmu usul fiqh. So wahadhihi manzumatun mukhtasarah fi ilmihi nazamtuha muharrarah. Ini isyarat kepada manzumah ni. Okey, isyarat kepada manzumah ni lah. Manzumatun mukhtasarah, satu syair yang ringkas, fi ilmihi, maksudnya dalam ilmu usul, nazamtuha muharrarah, aku nazamkan, aku buat dalam bentuk syair manzumah ni muharrarah, dalam keadaan aku betul-betul teliti, aku betul-betul tapis. Muharrarah ni muhaqqaqah atau muhadzabah, maksudnya pengarang cuba pastikan apa yang maklumat yang beliau sebut dalam nazam ni kesemuanya dah ditapis, dah diteliti. Hatta nazam ni sendiri baik-baiknya dah ditapis dan diteliti. Maksudnya pengarang ni cuba untuk meminimalkan apa dipanggil sebagai hasyu. Hasyu ni maksudnya perkataan atau kalam yang tak penting yang biasanya ada dalam syair atau qasidah mana-mana atau manzumah. Manzumah lah khususnya pada manzumah ilmu ni, manzumah ilmiah, yang mana pengarang terpaksa meletakkan kata-kata tersebut atau bait syair tersebut atas dasar nak lengkapkan ayat je. Atas dasar nak lengkapkan ayat ataupun nak cantikkan ayat tu dari sudut wazan dia, contoh. Okey. Itu dipanggil hasyu. Dia tak ada maklumat yang berkaitan dengan ilmu tu pun. Kan. Macam dalam Ar-Rahbiyah ni nazam dalam faraid. Bincang-bincang tentang ilmu faraid, tiba-tiba penyempurna ataupun separuh bait yang akhir itu kata fahfaz fa kullu hafizin imam. Hafalah maka setiap yang menghafal itu imam. Fahfaz fa kullu hafizin imamu ni dia bukan berkaitan ilmu faraid pun, tapi dia hanya pelengkap bait tu je. Dia hanya pelengkap sahaja kan. So itu apa yang ulama panggil hasyu. Hasyu dia benda tambahan. Dan hasyu ni boleh jadi tambahan yang bagus atau tak bagus lah. Kalau macam tadi fahfaz fa kullu hafizin imamu tu, itu penambahan yang bagus lah kita cakap kan. Ulama kata penambahan yang sedap, penambahan yang sesuai, penambahan yang walaupun tak ada kaitan yang direct dengan ilmu tu tapi sedap untuk disebut, yustamlah. Okey, kita rasa bagus untuk disebut. So samaituha bisullamil wusuli likulli man yarqa ila al-usuli. Aku namakan manzumah ni sebagai sulamul wusul, tangga untuk sampai. Okey, likulli man yarqa ila al-usul, tangga untuk sampai kepada ilmu usul fiqh. Bagi semua orang yang nak naik, satu tangga yang untuk sampai kepada ilmu usul fiqh. Bagi orang yang nak naik lah dalam ilmu usul fiqh ni. Okey, yarqa, dia nak naik satu darjat ke satu darjat, daripada beginner kepada pertengahan kepada advance. Okey, so kita belajar ilmu agama macam tu lah. Dia ada beginner, pertengahan, advance. Okey, dia ada yang mudah, susah sikit, sangat susah. So sulamul usul ni umpama anak tangga pertama. Kita cakap baby step lah, baby step. Kita nak belajar ilmu usul kan, anak tangga pertama kita nak naik atas tu, kita belajar sulamul usul. Kita naik atas lagi, kita akan jumpa banyak kitab, banyak nazam. Okey, ada dekat atas ni contoh nazam Maraqis Su'ud, Maraqi, bertingkat-tingkat. Okey, Maraqis Su'ud, panjat bertingkat-tingkat tu, maksudnya tinggilah Maraqis Su'ud. Kita nak naik bertingkat-tingkat dalam ilmu usul. Kita nak melompat naik atas jauh. Tapi kalau sulamul usul ni mungkin anak tangga pertama kan, first anak tangga yang kita nak naik belajar. Okey. Abiyatuha ka'adadil asma'i walhamdulillahi 'alan na'ma'i. Bilangan baik bagi nazam aku ni seperti bilangan nama-nama Allah. Seperti bilangan nama-nama Allah ni maksudnya bukan pengarang nak kata seperti bilangan nama-nama Allah, iaitu nama-nama Allah itu hanya 99. Bukan, sebab kita pun tahu, antum pun tahu, telah ada ijma' daripada kalangan ulama' nama Allah lebih daripada 99. Jadi bila kata pengarang bilangan bait dalam syair ini sama bilangan dengan bilangan bait nama-nama Allah, maka maksudnya adalah sama bait dengan bilangan nama-nama Allah yang disebutkan di dalam hadis yang masyhur tu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma. Man ahsaha dakhala jannah. Bagi Allah itu 99 nama. Siapa yang menghitungnya dan beramal dengannya masuk syurga. Maksudnya nak isyarat kepada hadis tu. Tapi adakah nama Allah tu terhad 99 sahaja? Azza wa Jalla? Tak.
lebih. Kata Al-Imam An-Nawawi, ni anak kutip daripada Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Anak kutip daripada Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Kata Imam An-Nawawi, wattafaqal ulama'u ala anna hadzal haditha laysa fihi hasrun li asma'ih. Ulama sepakat bahawa hadis tadi tu, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman tu, laisa fihi hasrun li asma'ih. Tak ada padanya kita nak hasr, kita nak limitkan, nak hadkan bahawa nama-nama Allah tu 99 sahaja. Falaysa ma'nahu annahu laysa lahu asma'u ghairu hadhihi tis'ati wa tis'in. Bukan bermaksud tiada lagi nama Allah melainkan daripada 99 ni sahaja. Wa innama maqsudul hadith inna hadhihi tis'ata wa tis'ina man ahsaha dakhala al-jannah. Cuma hadis ni nak bagi tahu daripada banyak nama Allah tu, siapa yang duk amal dengan 99 ni, yang hitung dah hafal 99 ni, okay, hitung tu ada yang ulama kata hafal, ada ulama kata belajar, okey, dan beramal dengan 99 ni masuk syurga. Sebab ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan hadis tersebut tidak diberi komentar oleh Az-Zahabi. Mungkin dia sahih lah, okay? Sebab Imam Az-Zahabi bila tak komentar dalam Mustadraknya, hadis tersebut okey. Secara amnya, walaupun itu pun ada perbincangan kan, secara amnya, di mana Nabi SAW pernah berdoa, as'aluka bi kulli ismin sammaita bihi nafsak aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak. Aku berdoa dengan semua nama yang kamu nama untuk diri kamu sendiri, wahai Tuhan, dan nama yang kamu tak sebutkan, yang kamu simpannya pada alam ghaib, yang hanya kamu sahaja yang tahu. Maksudnya tak ada makhluk yang tahu. Maksudnya ada daripada nama-nama Allah yang Allah tak bagi tahu dekat makhluknya. Yang tu kita tak tahulah berapa banyak, Allah Ta'ala alam. Okay? Banyak, sangat-sangat banyak lah. Ada ulama yang kata tak terhitung. Jadi hadis tadi tu menjadi dalil bahawa sebenarnya nama-nama Allah ni lebih daripada 99. Jadi hadis dalam Sahih Bukhari yang kata 99 tu bukan untuk limitkan, tapi just nak kata out of banyak nama-nama Allah yang kalau kita kira dan kita amal dengannya masuk syurga, 99. 99 tu pula tak disebutkanlah hadis Sahih Bukhari. Perincian 99 tu disebutkan dalam kitab-kitab lain, dalam Jami' Tirmizi dan sebagainya. Cuma riwayat-riwayat tersebut dhaif ataupun ada idraj. Idraj ni maksudnya ada perawi yang tambah nama-nama Allah dalam hadis tu. So hadis yang dalam Tirmizi yang datang dengan panjang, yang senaraikan all 99 nama tu, itu kata para ulama ada kedhaifan dan juga ada unsur idraj padanya. Sebab itulah para ulama kita sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan dalam Allah sekalian, mereka sentiasa ijtihad nak cuba kira apa 99 nama tu. Sampai zaman sekarang, ulama cuba ijtihad untuk dapat apa 99 nama tu. Antara ijtihad yang bagus adalah kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cari nazam tentang nama-nama Allah yang dikarang oleh Dr. Tamim Al-Qadhi. Tamim Al-Qadhi ni seorang pakar yang takhasus dalam ilmu akidah. Beliau ada nazam, kalau anda tak silap namanya Ar-Rawh wal Raihan. Lebih kurang macam tu namanya. Okay, Ar-Rawh wal Raihan rasanya. Okay, yang menazamkan nama-nama Asma'ullah ataupun Asma' Ar-Rahman. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh cari, sebab nazam tu beliau cuba kumpul semua 99 nama yang ada nas yang sahih. Okay, boleh cari. Walhamdulillahi ala na'ma'i. Segala puji bagi Allah di atas nikmatnya. Okay, di atas nikmat-nikmatnya. Multamisan min rabbina naf'a biha wa da'watan min kulli man yatlubuha. Atau dalam setengah riwayat, setengah nuskhah, wa da'watan min kulli man yahfazuha. Okay, multamisan, dalam keadaan aku memohon daripada Tuhan kami an-naf'a biha, untuk memberikan manfaat disebabkan manzumah ni. Untuk memberikan manfaat dengan sebab manzumah ni kepada umat lah. Okay? Dan aku juga memohon doa min kulli man yatlubuha, daripada setiap orang yang nak belajar manzumah ni, ataupun dalam setengah nuskhah min kulli man yahfazuha, daripada setiap orang yang nak hafal, ataupun setiap orang yang hafal baik ni, nazam ni. Jadi kita pun doa untuk pengarang kita lah. Ya Allah, ya Tuhanku, moga Allah ampunkanlah dosa-dosa Imam Ibn Mutair ni, dan Allah rahmatilah Imam Ibn Mutair ni. Okay? Kita semua doa lah. Sebab pengarang tengah cakap ni dia minta doa, betul tak? So kita doakan untuk pengarang. Ya Allah, moga kau rahmatilah dan kau ampunilah dosa Imam Ibn Mutair ni, dan angkatlah darjatnya di dalam syurga. Wa ana ashra'u fil matlubi li yahsul al is'afu bil mahbubi. Dan aku sekarang ni
ashra'u fil matlub. Aku nak mula masuk dah. Aku nak mula start dah pada matlub. Apa yang kita cakap main course kita, apa yang kita sebenarnya nak betul-betul belajar, apa yang kita sebenarnya nak betul-betul bincangkan, iaitu ilmu usul. Liyahsula al-is'afu bil mahbubi, supaya dengan aku start masuk ni dalam ilmu usul, dapatlah al-is'af ni, kata para ulama, al-i'anah, pertolongan bagi penuntut-penuntut ilmu aku yang dikasihi ni. Okey, liyahsula al-is'afu bil mahbubi. Okey, dah pukul berapa ni? 6.25 dah. Dah sejam dah nak masuk ke tak? Tak apalah, Ana stop dekat sini Ana nak panjang lagi sebenarnya, tapi kita stop sini lah elok, sebab Ana teringat, kalau Ana tak silap, dinukilkan daripada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, tabi'in yang masyhur Imam Abdullah bin Mubarak ni, ataupun tabi'in, beliau pernah berkata yang satu majlis ilmu tu kalau dipanjang sangat, nanti syaitan akan ada nasib, syaitan akan ada bahagian daripada majlis ilmu tu. Apa maksud dia? Wallahu ta'ala alam. Ulama cuba bagi tafsiran. Antaranya tafsiran dia adalah, bila panjang sangat majlis ilmu tu, antara bahagian syaitan daripada majlis ilmu tu, orang mula bosan. Dan Ana ni bukanlah orang yang cakap sedap ataupun setting menarik ke, ataupun orang yang menarik. Jadi Ana rasa bosan tu cepat datang lah. So Ana stop dekat sini dahulu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi kalau ada soalan boleh tanya. Ana tengok dekat chat kalau ada Tak sempat nak sentuh lebih sebab Ana aim nak habis ta'riful usul ni, semua bab yang ada bawah ta'riful usul. Tapi tak apa, kita slow-slow pun tak apalah. Tak rush pun kan. Kita bukan dalam semester apa-apa pun kan. So kalau ada soalan boleh tanyalah. So al-mahbub tadi Ana silap Ana kata penuntut ilmu. Boleh sebenarnya al-mahbub bukan penuntut ilmu. Bila Ana cek balik syarah ni, al-mahbub ni ilmu usul. Supaya dapat galakkan orang atau dekatkan orang kepada ilmu yang dikasihi ni. Liyahsula al-is'afu bil mahbubi, supaya terhasillah galakan ataupun orang mula minat kepada ilmu yang dikasihi ni, iaitu ilmu usul. Kalau ada soalan boleh tanya Dan sebenarnya Ana buat bacaan ni juga sebagai pendorong lah, atau pembantu sedikit sebanyak, sebab Ana tengah nak tulis macam hasyiah lah untuk syarah. Ada syarah yang ringkas untuk nazam ni, syarah Al-Imam Al-Allamah Sa'id bin Nusari Al-Ansari, ulama Zabid yang mutaakhir. Beliau ada buat syarah yang ringkas tapi padat. Umpama macam syarah Mahalli untuk Waraqah lah, syarah yang ringkas tapi padat untuk nazam ni. Ana cubalah nak tulis hasyiah. Ana cuba nak tulis hasyiah untuk syarah tu. Jadi Ana jadikan kuliah ni macam pendorong lah untuk Ana tulis hasyiah tu. Itu pun antara sebab kenapa Ana buat bacaan manzumah ni. Jadi tak ada soalan Jadi setakat yang Ana tengok tak ada soalan, ataupun Ana terlepas, tapi setakat Ana tengok tak ada soalan. So sampai sini sahaja. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik tu daripada Allah, lemah tersilap cakap tu daripada diri anda sendiri. Semoga siapa-siapa yang tonton ni dapat manfaat lah, dapat manfaat, dapat faedah. Jangan lupa untuk doakan pengarang kita Nazim ni, Al-Imam Ibnu Mutair. Dan kalau boleh jangan lupalah juga untuk doakan Ana, dan juga orang-orang Islam secara umumnya, yang dalam sekarang ni dalam keadaan kesusahan. Tak ada perkara, tak ada benda nak makan, tak ada duit dan sebagainya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada sekejap lagi Ana terlepas dekat tahdi ila mutawwalati kutbihi.
Ana terlepas dekat bait tahdi ila mutawwalati kutubihi ya. Ada orang bagi tahu dekat chat. So tahdi ila mutawwalati kutubihi, ana terlepas bait tu wa tudkhilul arifa biha fi hizbihi. Ana terlepas bait tu, ana hurai sikit. Tahdi ila mutawwalati kutubihi maksudnya dengan nazam ni dia akan tusil, dia akan bawakan kita, sambungkan kita kepada mutawwalat kutubihi. Mutawwalat ni kitab-kitab yang panjang. Al-mukhtasarat, buku-buku yang nipis ringkas. Al-mutawwalat ni yang tebal, yang panjang. Wa tudkhilul arif biha fi hizbihi, dan dengan manzumah ni insya-Allah dia akan menjadikan orang yang menguasai dan memahami manzumah ni masuk dalam hizb, masuk dalam geng, masuk dalam kelompok orang-orang yang belajar ilmu usul fiqh, ataupun masuk dalam kelompok ahli-ahli ilmu dalam ilmu usulul fiqh. Supaya bila dapat masuk dalam kelompok tersebut, insya-Allah lah kita dibangkitkan nanti pada hari kiamat dengan para ulama. Dibangkitkan bersama dengan para ulama tu, fuqaha kita atau ulama usul kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih sebab ingatkan anak terlepas tadi. Ya, anak tak perasan. So kita berhenti dekat sini saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.